179 kes baru COVID-19 dengan 4 kematian dilaporkan. Lebih 17,000 sampel kluster tabligh sudah diambil pasukan perubatan. Tiada sekatan untuk sektor pertanian dan perikanan. Pihak terlibat dibenar bekerja dan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hani Muhili. Dan saya Ivan Toh. 179 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes positif di negara ini meningkat kepada 3,662 kes. 4 lagi kematian direkodkan menjadikan jumlah kumulatif 61 kes. Manakala kes pulih sepenuhnya dan dibenarkan discharge seramai 90 orang menjadikan jumlah kumulatifnya 1,005 kes. Daripada 179 kes, 46 adalah berkaitan dengan Perhimpunan Seri Petani. Sehingga kini, seramai 99 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 48 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness dan Response Center Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 61 kes, iaitu bersamaan dengan 1.67% daripada jumlah keseluruhan kes. 4 kematian melibatkan rakyat Malaysia. Kesemua mangsa mempunyai penyakit lain seperti diabetes dan darah tinggi. Datuk Dr. Noor Hisham sekali lagi menegaskan amat penting bagi masyarakat untuk memberi maklumat jujur kepada pihak perubatan. Ini termasuk realiti sekiranya mereka mempunyai kontak rapat dengan individu positif COVID-19, punyai sejarah perjalanan ke luar negara atau menghadiri perhimpunan yang berkaitan dengan wabak itu. Sebagai contoh, daripada hasil siasatan yang telah dijalankan, terdapat satu kluster yang wujud daripada kes indeks positif COVID-19 yang mempunyai sejarah perjalanan ke Itali, iaitu kes 1,580. Setakat ini, daripada kluster tersebut, 37 orang telah disahkan positif COVID-19, di mana terdapat 5 kes kematian, iaitu kes 1,031, kes 1,032, kes 1,006 dan kes 2,850 dan kes ke-2,210 serta satu kes kritikal yang memerlukan bantuan pernafasan yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. Kluster ini telah melibatkan jangkitan sehingga generasi ketiga. Setakat ini, 180 buah negara terjejas akibat COVID-19. Justru sememangnya terdapat risiko bagi kes-kes luar negara diimport ke dalam negara dan mengakibatkan penularan. Atas dasar itu, ujian pengesanan wajib dijalankan terhadap rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara. Setakat ini, lebih 17,000 sampel daripada kumpulan tabligh telah diambil dengan lebih 1,591 daripadanya didapati positif. Jelas Datuk Dr. Noor Hisham, kerjasama diberikan kumpulan itu juga amat baik sekaligus membantu Kementerian Kesihatan dalam mengawal penularan COVID-19. Now, when we look into the tabligh group, the sample taken so far is 17,012 sample has been taken. And the positive so far that we have, 1,591, negative 10,912, pending 4,500. Nonetheless, we would like to take this opportunity to thank Majlis Syura, the tabligh group that have given us the full cooperation in terms of to localize the members as well as advise the members to come forward for testing.
Dan Selangor terus mencatat angka kes jangkitan COVID-19 tertinggi dengan 943 kes. Ia diikuti Kuala Lumpur 622 kes, Johor 438 kes, berikut pecahan statistik jangkitan mengikut negeri. Semua operasi dalam sektor berkaitan pertanian dan perikanan dibenarkan kerajaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana meliputi rutin petani dan juga nelayan. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, industri berkaitan makanan dan ubat-ubatan turut dibenar beroperasi seperti biasa. Bercakap dalam sidang media di Putrajaya, beliau sekaligus menjawab persoalan yang ditimbulkan pihak yang terbabit dalam sektor-sektor berkenaan. Ada yang tanya, boleh ke nak tanam padi ni? Boleh ke nak tabur benih padi? Boleh ke pergi ke laut sebagai nelayan? Semuanya dibolehkan seperti biasa. Bukan setakat yang terlibat dari segi pengeluaran, tetapi keseluruhan rantaian pertanian yang berkaitan dengan pertanian dibenarkan. Bagi kilang-kilang kotak dan pak plastik, kebenaran perlu diminta terlebih dahulu dan polis tidak akan menghalang operasi mereka. Sementara itu, operasi di Pasar Borong dan Pasar Basah di Selayang bakal dikawal polis dan tentera dalam usaha memastikan operasi ataupun prosedur operasi standard SOP dipatuhi sepenuhnya oleh pengguna dan juga peniaga. Tindakan itu juga sekaligus mengatasi situasi pengguna yang dilaporkan masih berasak-asak di Pasar Terbabit. Pasar Selayang, Pasar Borong Selayang masih lagi bersesak-sesak, tidak patuh kepada SOP tentang penjarakan fizikal 1 meter dan sebagainya. Isu yang sama juga sebelum itu dibangkitkan apabila pasar di Air Hitam, Pulau Pinang ditimbulkan hampir setiap hari, dan saya dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa pasar di Air Hitam telah pun mematuhi perintah dan juga SOP yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak PDRM. Jadi kita akan memastikan Pasar Selayang juga mematuhi apa sahaja SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Tindakan tegas bakal diambil terhadap kumpulan peniaga yang cuba mengambil kesempatan naikkan harga barang. Justru kuasa KPDN HEP kini memperhebat aktiviti pemantauan. Pejabat KPDN HEP yang berhampiran ataupun sila menelefon terus kepada KPDN HEP supaya tindakan tegas boleh diambil terhadap peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan seperti ini. Kita tidak akan membenarkan sesiapa saja mengambil kesempatan sewaktu rakyat sedang kesusahan ketika ini. Penjelasan itu dibuat beliau berikutan ada aduan awam terdapat kenaikan harga barangan bagi sesetengah produk makanan. Sementara itu, Pasar Segar Terkawal PST yang disediakan Fama berupaya memastikan kelangsungan bekalan makanan sepanjang tempoh PKP. Di Pasar Segar Terkawal, Taman Sena Indah, Kanga Perlis misalnya, operasi yang bermula pukul 8 pagi menawarkan harga berpatutan kepada pengguna. Tinjauan mendapati pematuhan penjarakan sosial antara gerai, peniaga dengan pintu masuk dan keluar dikawal selia pihak berkuasa dengan suhu badan pengunjung diperiksa. Dan jelas setiausaha kerajaan negeri merangkap kerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri Azman Muhammad Yusof, Fama turut menyediakan kemudahan penghantaran bagi tempahan dalam talian. COVID ni ataupun dalam tempoh PKP ini yang dilaksanakan dengan lebih teratur. Tidak seperti yang digemar-gemurkan, kita khawatir macam seolah-olah beribu-ribu orang datang, beratus-ratus orang datang. Cuma hari ini kita tengok taklah seperti mana yang digambarkan, tetapi lebih teratur kerana saya rasa kita punya masyarakat pun faham
bahawa kita juga mesti memastikan kita ada social distance lah dalam proses untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19. Fama Johor pula menerima 1,500 tempahan dalam talian bagi produk makanan segar meliputi sayur-sayuran, daging, barangan runcit dan ayam sejak 20 Mac lalu. Menurut Exco Pertanian, Industri Asastani dan Luar Bandar Datuk Samsobari Jamali, nilai jualan mencecah kira-kira RM200,000. Secara purata, Fama Johor menerima antara 80 hingga 120 tempahan setiap hari. Ia dihantar terus ke kediaman atau premis perniagaan dalam lingkungan 30 km dari lokasi pasar tani kekal. Pengguna hanya perlu melayari portal dengan tempahan minimum RM50 bagi setiap pembelian. Operasi Nyah Kuman di Pasar Awam dan Pasar Borong di Terengganu pula diteruskan dan buat permulaan. Daerah terlibat ialah di Kuala Terengganu dan juga di Kuala Nerus. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT Syahidan Embok dalam kenyataan medianya memaklumkan semua aktiviti jualan di Pasar Borong dan Awam tersebut ditutup sehari Jumaat ini. Lokasi terlibat ialah Pasar Borong Gong Pau, Cabang 3 Manir. 15 anggota daripada 3 pasukan akan terlibat membantu MBKT dalam proses Nyah Kuman tersebut. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah melaksana 509 operasi sanitasi awam membabitkan 16 zon merah, 14 zon jingga dan 22 zon kuning di seluruh negara sehingga semalam. Dan menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, daripada jumlah itu, 83 operasi nyakuman dijalankan semalam membabitkan 27 zon pelbagai negeri. Sanitasi awam di seluruh negara yang dalam usaha kita untuk menyah cemar ni, menghapuskan virus COVID-19 ini, dan sehingga semalam kita anukan ialah sebanyak 509 operasi sanitasi di seluruh negara yang melibatkan 16 zon merah, 14 zon jingga dan 22 zon kuning. Datuk Seri Dr. Ismail menyempurnakan majlis penyerahan peralatan pelindungan peribadi bagi 25 balai bomba dan penyelamat di Pahang yang diadakan di BBP Maran. Di Pahang, daerah Jerantut dikenal pasti zon merah bagi pandemik COVID-19. Bank Simpanan Nasional BSN yang diamanahkan untuk melaksana pembayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN akan memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar. Pembayaran BPN akan dibuat dalam 2 fasa, iaitu bulan ini dan juga bulan depan. Menerusi satu kenyataan media, Ketua Eksekutif BSN Datuk Yunus Abdul Ghani menjelaskan bagi fasa pertama pembayaran BPN melalui pengkreditan ke akaun penerima akan dilaksanakan secara berperingkat, iaitu mulai esok 6 April. Penerima BPN dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter ketika mengeluarkan wang di kaunter dan mesin ATM serta mengunjungi cawangan BSN sekiranya perlu sahaja. Beberapa cawangan BSN tidak beroperasi sepanjang tempoh PKP, namun mesin ATM tetap beroperasi pada tempoh yang ditetapkan. Penganjuran Bazar Ramadan dan Bazar Gawai di Sarawak tahun ini dibatalkan sejajar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mengumumkannya, Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Tong Open berkata keputusan itu dibuat memandangkan kedua-dua perayaan tersebut bakal berlangsung dalam tempoh yang sangat hampir. Kerajaan negeri mengambil keputusan tidak membenarkan Bazar Ramadan. Kita tidak ada Bazar Ramadan tahun ini. Begitu juga dengan Bazar Gawai. Kerana Ramadan dengan Gawai berdekatan. Memandangkan kepada penyakit COVID-19 ini. Dan kita tak mahu ia menjejaskan masyarakat pada keseluruhannya.
Bila melancarkan bantuan bekalan makanan Sarawak di bahagian Miri, pengantaran bekalan menggunakan helikopter itu meliputi 2 kawasan iaitu Don Telang Usan yang membaikkan 1,131 ketua isi rumah dan bagi Don Bulu pula bekalan akan disalur kepada 828 ketua isi rumah. Permulaan penghantaran bekalan makanan menggunakan helikopter adalah ke kawasan Bario. 450,000 orang di Sarawak bakal menerima bekalan makanan bagi tempoh PKP ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat status terkini gelombang haba. Setakat hari ini, tiada lagi daerah-daerah di sekitar Semenanjung yang diletakkan di bawah pemantauan berjaga-jaga berikutan keadaan hujan yang berlaku di kebanyakan kawasan. Namun bahagian Beaufort dan juga Nabawan di negeri Sabah didapati telah mencatatkan suhu maksimum melebihi 35 darjah Celsius. Oleh itu, para penduduk di kawasan berkenaan dinasihatkan supaya banyakkan meminum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah. Seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan hujan dan ribut petir yang berlaku di hampir kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung sejak tengah hari tadi, dijangka akan berlanjutan sehingga ke lewat malam ini, terutamanya bagi negeri-negeri di sekitar utara Semenanjung ini. Seterusnya kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Didapati hujan pada malam ini lebih tertumpu di pendalaman bahagian sandakan untuk negeri Sabah. Bagi negeri Sarawak pula, hujan dilihat berlaku di bahagian-bahagian di sekitar utara dan juga di pendalaman negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca lembap bagi negeri Sarawak ini dijangka akan berlanjutan juga sehingga ke lewat malam. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, Met Malaysia. Hukuman lebih berat di bawah kanun keseksaan akan diambil terhadap mereka yang bertindak agresif apabila didapati gagal mematuhi PKP. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kes yang melibatkan hukuman penjara bukan sahaja berpunca daripada kegagalan mematuhi PKP tetapi juga membabitkan kesalahan-kesalahan lain. Terdapat kes-kes lain yang mereka dituduh di bawah kanun keseksaan. Bukan lagi Akta 342 Kementerian Kesihatan tetapi dituduh di bawah kanun keseksaan yang membawa hukuman yang berat. Sebab itulah ada dihukum sehingga 8 bulan dan sebagainya. Jadi saya harap siapa yang apabila ditahan oleh pihak polis dan sebagainya, tolong beri kerjasama kepada pihak polis. Jangan cuba untuk menghalang tugas mereka, memaki hamun mereka dan sebagainya, kerana akhirnya tindakan lain akan dilakukan. Seperti saya katakan bahawa mod dari segi penguasaan pihak polis telah pun berubah daripada menasihat kepada tegas dan kini kepada keras.
Bagi beliau, trend pematuhan rakyat terhadap PKP fasa kedua semakin baik. Penurunan 11% dicatat dengan 368 individu ditahan di sekatan jalan raya dan rondaan berbanding 413 tangkapan hari sebelumnya. 745 sekatan jalan raya dibuat di seluruh negara semalam. 331,839 kenderaan diperiksa. Lebih 25,000 pemeriksaan mengejut diadakan di seluruh negara dengan 4,399 premis diperiksa. Dan mengulas mengenai bekalan barangan basah di 3 kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, Datuk Seri Ismail Sabri berkata beberapa buah pusat telah pun diwujudkan. Ia bagi memudahkan penduduk memaklumkan jenis barangan yang diperlukan. Mereka boleh membuat aduan kepada pusat untuk pusat itu akan membelikan barangan itu kepada mereka. Kalau mereka nak beli daging saja, dah rindu nak makan daging, mereka boleh order daripada pusat tersebut yang diwujudkan di kawasan tersebut untuk dibantu oleh pegawai-pegawai yang bertugas supaya boleh membeli daging dan sebagainya bagi pihak mereka. Ya. Penduduk di kawasan PKPD boleh membuat pesanan barangan tambahan namun dengan kos yang ditanggung sendiri. Setakat ini terdapat 3 kawasan yang dikenakan PKPD: Hulu Langat, Selangor, Menara City One, Kuala Lumpur dan Simpang Renggam, Johor. Polis Diraja Malaysia PDRM menggerakkan pasukan gerakan udara PGU-nya membuat tinjauan trafik di sekitar ibu negara. Dan ia adalah salah satu inisiatif yang diambil PDRM dalam usaha memantau kadar pematuhan orang ramai terhadap PKP. Helikopter jenis Agusta Westland AW139 yang berlepas dari Pangkalan Subang jam 9 malam semalam membuat pemantauan dari udara bermula di Ceras hingga Seri Petaling yang meliputi jarak sejauh 10 km. PDRM dalam satu kenyataan di laman Facebook rasminya memaklumkan bilangan kenderaan yang rendah membuktikan masyarakat sudah memahami tujuan kerajaan melaksana PKP. Tinjauan dibuat urus setia Ketua Polis Negara Komunikasi Korporat bersama kru PGU Pangkalan Subang yang diketuai Timbalan Komander Operasi PGU Senior Assistant Commissioner Nur Syam Muhammad Jani. Dan memasuki fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP, masih terdapat individu yang mengingkarinya. Di Johor, 42 orang ditahan semalam menjadikan angka kumulatif tangkapan di negeri itu seramai 845 individu sejak PKP bermula. Ya, menerusi kenyataan media Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin PJ, kesemua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 22(B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 324. Selain peraturan 3 pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, pensiaran kawasan tempatan jangkitan 2020, tindakan lebih tegas bakal dikenakan terhadap mana-mana pihak yang ingkar dengan PKP fasa kedua ini. Dan sejak penguatkuasaan PKP 18 Mac lepas, kes penyalahgunaan dadah menunjukkan penurunan sehingga 15%. Jelas Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah, PKP membataskan pergerakan kumpulan penagih dalam mendapatkan bekalan dadah. Trend penurunan dapat dilihat melalui statistik angka kes penyalahgunaan dadah 3 bulan pertama tahun ini yang merekodkan hanya 24,676 kes. Ia menurun berbanding 29,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Tetapi saya percaya jumlahnya ataupun orang yang terlibat tu masih ada. Yang ini yang kita nak tentukan yang program-program pencegahan ini diteruskan. Jadi kita kena lebih kreatif lah dalam waktu ini, kita kena lebih kreatif. Itu sebabnya saya minta pegawai-pegawai saya di bawah untuk terus menghubungi, buat program-program outreach dengan keluarga-keluarga yang berisiko supaya kesedaran ini sentiasa ada. Kita tak mahu nanti selepas masalah COVID-19 ini selesai dan juga masalah kawalan pergerakan ini selesai, kita ada spike atau peningkatan mendadak dalam masalah penagihan dan penyalahgunaan dadah.
Sokongan semua pihak terutama ahli keluarga amat diperlukan dalam membantu orang kena pengawasan OKP untuk terus pulih dan tidak terjebak lagi dengan dadah sepanjang tempoh PKP. Beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Di Labuan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD mewujudkan pusat kuarantin baru di Pusat Giat Mara Labuan. Pusat tersebut mampu menempatkan 125 pesakit pada satu masa. Jelas Lieutenant Angkatan Pertahanan Awam APM Labuan Marinus Matthews, pusat kuarantin baru itu akan beroperasi sepenuhnya esok. Ini dipilih sebagai pusat kuarantin yang baru selepas mendapat penilaian dan juga pewartaan di mana Institut Latihan Awam akan diguna pakai sebagai pusat kuarantin untuk pencegahan COVID ni lah. Bermula Selasa ini, pusat itu juga dilengkapi bilik gerakan bersepadu membabitkan petugas bahagian operasi perubatan, kawalan keselamatan pusat kuarantin serta kaunter kebajikan dan pengagihan keperluan pesakit dalam siasatan dan pemantauan. 4 zon di daerah Gombak, Selangor dikenal sebagai lokasi zon merah untuk proses nyakuman yang dilakukan secara berperingkat. Menurut Ketua Jabatan Bomba Daerah Gombak, Samsul Ma'arif Saibani, Taman Tun Teja yang terletak di Rawang menjadi lokasi pertama operasi berkenaan. Dan lebih 27 anggota bomba dari daerah Selayang, Rawang dan Batu Arang terlibat selain Persatuan Bomba Sukarela dan Majlis Perbandaran Selayang dalam operasi yang dijalankan itu. Ini merupakan yang pertama untuk hot zone. Jadi di daerah Gombak ni kita telah diberi maklum ada 4 zon, ada 4 zon hot zone yang mana kami akan membuat pada setiap harilah dan juga tempat-tempat awam seperti pasar-pasar awam, perhentian bas, bas-bas, stesen-stesen bas, henti-henti sepanjang Jalan Gombak dan juga sekitar di kawasan Majlis Perbandaran Selayang. Operasi tersebut akan diteruskan setiap hari terutama di kawasan yang telah dikenalpasti sehingga 14 April ini dengan penggunaan jentera bomba dan peralatan khas bagi semburan disinfeksi. Masih mengenai COVID-19, Jabatan Penerangan Sarawak terus memberi hebahan berhubung pencegahan wabak itu sepanjang tempoh PKP ini. Melalui program Info on Wheels, IOW, lebih 100 pegawai turun padang di 33 daerah seluruh negeri. Jadi pada kali ini kita lebih tertumpu kepada nasihat ataupun kempen-kempen tentang menghindari coronavirus ini. Jadi kita telah menggunakan unit-unit bergerak kita di semua daerah di Sarawak ini untuk menjalankan informal, iaitu kita lebih menitik kepada hebahan umum kepada masyarakat setempat dan juga kita lebih menitikkan komunikasi bersukan. Tetapi kita akan menggunakan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan di samping membuat hebahan umum, kita juga menampalkan poster-poster tentang COVID-19 di seluruh tempat-tempat strategik, di kampung, di rumah panjang dan di pekan-pekan di sekitar dan di daerah-daerah di seluruh negeri Sarawak ini. Aziz menyatakan perkara itu di Kuching selepas ditemu bual dalam slot Cerita Pagi Sarawak yang bersiaran secara langsung menerusi program Selamat Pagi Malaysia. Hebahan dilakukan menerusi alat pembesar suara yang dipasang pada kenderaan Jabatan Penerangan yang turun padang ke kawasan kampung, perumahan, pasar dan gerai-gerai jualan tepi jalan. Sepanjang tempoh PKP, kaedah pembelajaran dalam talian atau e-pembelajaran kepada pelajar dilaksana di Johor. Jelas Exko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanathan, ia dipraktikkan menggunakan saluran radio Johor FM yang bersiaran pada pukul 12.30 tengah hari setiap hari. Melibatkan pelbagai pelantar seperti Google Classroom dan medium lain termasuk media sosial seperti WhatsApp, Telegram, YouTube, Zoom dan lain-lain.
pembelajaran melalui TV pendidikan yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Bercakap pada sidang media di Kota Iskandar, 1,187 sekolah rendah dan menengah di negeri Johor terpaksa ditutup melibatkan 580,000 pelajar dan 59,000 orang guru serta kaki tangan sejak pelaksanaan PKP bulan lepas. 90,000 pelajar daripada 71 sekolah swasta dan 1,473 tadika swasta turut mematuhi PKP. Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Syafruddin Ali Hussein pula menyarankan Jabatan Pendidikan membuat permohonan mengajar melalui saluran radio khususnya menerusi RTM. Inisiatif itu dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran untuk pelajar sepanjang tempoh PKP. Paling penting adalah kemampuan ataupun bagaimana ibu bapa membantu murid-murid mereka untuk belajar. Esok, RTM memberi laluan menyiarkan program pendidikan melalui saluran TVOK yang akan disiarkan pukul 9 hingga 10 pagi dan 1 hingga 2 petang. Pelaksanaan e-Bazar wajar disokong kerajaan bagi membantu peniaga yang terjejas seekoran penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Lebih-lebih lagi dengan pembatalan Bazar Ramadan di beberapa negeri yang pasti menjejaskan pendapatan peniaga. Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro Abdul Azhari Abdul Wahid berkata sokongan kerajaan kepada e-Bazar dilihat penting dalam memerkasa perniagaan dalam talian. KPD NHP yang akan menjaga harga, menjaga kualiti dan sebagainya, dan dari segi keusahawanannya memang Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK, dan kalau segi digitalnya tak boleh lari daripada Kementerian Komunikasi lah dan Multimedia untuk membantu dari segi pendigitalan peniaga-peniaga Bazar Ramadan ni. Salah satu e-Bazar menerusi laman sesawang selerabazar.com yang dikendalikan Akademi Usahawan Mikro memberi peluang kepada peniaga memasarkan makanan secara dalam talian sekaligus memudahkan pelanggan membeli makanan tanpa perlu keluar rumah dengan kemudahan penghantaran secara terus oleh peniaga ataupun menerusi penyedia perkhidmatan seperti Grab dan Foodpanda. Peniaga pula disaran menyediakan talian hotline bagi memudahkan pelanggan mengemukakan sebarang aduan sekiranya terdapat laporan berhubung tempahan yang dibuat. Bank Islam Malaysia Berhad mengumumkan sumbangan 1.6 juta ringgit bagi menyokong usaha kemanusiaan dan perubatan dalam menangani COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad berharap usaha berterusan ini dapat membantu rakyat terjejas. Dalam pada itu, Bank Islam menerusi cabang tanggungjawab korporatnya Amal turut menyediakan peruntukan RM600,000 untuk bantuan keuangan kepada usahawan mikro yang terjejas teruk akibat COVID-19. Bank Islam juga tidak terkecuali mewujudkan tabung khas muasadah COVID-19. Tabung itu memberi bantuan kepada petugas barisan hadapan yang terjejas akibat COVID-19. Tabung bantuan digital dilancarkan Yayasan AirAsia bagi membantu komuniti yang terjejas akibat COVID-19. Kempen yang bermula sehingga 30 April ini sebahagian daripada kempen #InThisTogether. Menurut kenyataan pengarah eksekutifnya Yap Mun Ching, tabung itu dilancarkan selepas menerima laporan mengenai rairuan komuniti yang memerlukan bantuan makanan. Semua sumbangan akan disalur kepada perusahaan sosial dan badan amal seperti Perbadanan Taman Negeri Perak, Yayasan SID dan Beyond Borders Malaysia yang menyediakan bantuan makanan serta perubatan kepada keluarga orang asli, komuniti gelandangan dan pelarian. Yayasan AirAsia juga membantu perusahaan sosial dan komuniti yang kebanyakannya hilang punca sara hidup sejak PKP dikuat kuasa. Sumbangan boleh dibuat di laman web Yayasan AirAsia atau dengan BigPay melalui pemindahan wang daripada aplikasi itu kepada AirAsia Foundation atau melalui pemindahan wang dengan bank-bank tempatan bermula esok.
Segmen sukan malam ini bersama Nazri. Nazri? Atlet Malaysia bakal terlepas aksi di Sukan Olimpik Tokyo. Terima kasih Hanin dan Ivan. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan angkat berat, atlet angkat berat negara bakal terlepas beraksi di Sukan Olimpik Tokyo selepas Badan Induk Antarabangsa Sukan berkenaan menghalang wakil Malaysia dan Thailand menyertai tamasya itu. Ini disebabkan Malaysia dan Thailand mencatatkan jumlah kes doping yang banyak. Persekutuan Angkat Berat Antarabangsa IWF dalam satu kenyataan memaklumkan atlet dua negara terbabit tidak akan mengambil bahagian di Olimpik Tokyo tanpa mengira sebarang perubahan tarikh. Tamasya berkenaan ditangguhkan selama setahun berikutan pandemik COVID-19 dan tarikh baru menyaksikan ia akan diadakan dari 23 Julai hingga 8 Ogos 2021. Persekutuan Angkat Berat Malaysia dan Badan Induk Thailand boleh melakukan rayuan kepada Mahkamah Timbang Antara Sukan dalam tempoh 21 hari. PABM digantung selama setahun namun pergantungan berkenaan akan dinilai semula seawal 1 Oktober 2020. 8 atlet angkat berat Thailand termasuk 2 penyandang juara Olimpik diuji positif berikutan menggunakan bahan terlarang di kejuaraan dunia tahun lalu. Dalam pada itu, Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM mahu atlet dan persatuan negeri yang gagal ujian doping dihukum. Presidennya Datuk Ayub Rahmat berkata, PABM akan mendenda atau menggantung atlet dan persatuan negeri terlibat. Menurutnya, keputusan IWF itu memberi impak negatif terutama kepada persepsi dan program pembangunan Akombi. PABM akan mengkaji untuk menghantar rayuan atau sebaliknya berdasarkan implikasi terhadap keputusan kewangan dan masa. Liga Bola Sepak Malaysia MFL sedia dengan beberapa pilihan alternatif bagi meneruskan kalender bola sepak tempatan jika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan lagi. Perancangan itu bagaimanapun akan diputuskan hasil perbincangan dengan pihak kerajaan dan nasihat dari Kementerian Kesihatan. Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Abdul Ghani Hassan dalam satu kenyataan mengesahkan perancangan itu melibatkan semua kejohanan utama. Ia termasuk CIMB Liga Super, Liga Premier, Shopee Piala FA, Challenge Cup, TM Piala Malaysia serta saingan Liga Amatur M3 Keluargaan AFL. Perincian keputusan termasuk format yang diguna pakai akan diumum secara berperingkat berdasarkan tarikh PKP yang diumumkan. Tegas beliau, MFL sentiasa bersedia dengan segala situasi yang berlaku. Barisan Penaja juga faham dengan perkara tersebut dan menyatakan komitmen untuk terus menyokong pembangunan bola sepak negara. Jenama sukan terkenal Li Ning setuju melanjutkan kontrak penajaan bergu campuran profesional negara Chang Peng Soon Goh Liu Ying untuk tempoh setahun. Keputusan itu dibuat berdasarkan prestasi membanggakan di tonjokan gandingan terbabit. Pengedar tunggal linding di Malaysia Sunlight Sport berkata, Peng Soon dan Liu Ying telah menunjukkan tahap profesionalisme mereka sejak mendatangani perjanjian dengan syarikat itu. Perkara itu dapat dilihat menerusi beberapa siri perlawanan bertaraf antarabangsa. Sambungan kontrak penajaan itu juga membolehkan mereka memberikan tumpuan kepada persediaan ke Sukan Olimpik Tokyo pada tahun hadapan. Peng Soon dan Liu Ying berundur dari pasukan badminton kebangsaan pada 2018. Mereka kemudian meneruskan kejohanan antarabangsa di bawah Ling Ning. Gandingan itu menang kejuaraan Thailand Masters dan New Zealand terbuka tahun lalu. Mereka tidak pernah menduduki ranking dunia lebih daripada kedudukan 8 terbaik. Susulan pengumuman persaraan Ratu Berbasikal Trek Negara Fatihah Mustafa semalam, jaguh berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awam menggesa pihak berwajib membantu Fatihah untuk menyusahkan diri dengan persekitaran baharu. Pelumba dengan jolokan The Pocket Rocketman itu percaya keputusan dibuat atlet wanita itu bukan sahaja yang mudah. Kebanyakan atlet elit yang melalui fasa retirement ni, mereka perlu menghadapi transition into kehidupan biasa. Banyak yang fail, banyak yang tak boleh survive. Bukan semua boleh survive transition ni. Dan kalau kita baca banyak research paper kat luar sana, banyak study dah menunjukkan yang memang peratusan atlet elit
yang end up dengan depression, suicide, homeless dan sebagainya. Azizul Hasni berharap jasa dan pengorbanan dedikasikan Fatihah untuk sukan tanah air tidak dilupakan rakyat negara ini. Beliau berkata demikian dalam rakaman di Instagramnya. Azizul Hasni berhijrah ke Melbourne bersama Fatihah sejak 2007 untuk berlatih bersama jurulatih John Beasley. 35 atlet termasuk 7 atlet parang menerima bantuan RM500 seorang yang didebitkan terus ke akaun masing-masing sejak Khamis lalu. Bantuan disalur Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib bagi meringankan beban mereka yang terjejas sewaktu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut pengurusinya Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, bantuan disalur secara berperingkat. Ia bagi meringankan beban ahli terkesan PKP, terutama mereka yang hilang punca pendapatan seperti peniaga kecil-kecilan, pemandu teksi dan membuka kelas latihan. Bekas atlet yang berdepan kesulitan diminta menghubungi Yakib. Sekarang yang saya hadapi sekarang ini, terutama sekali ketika perintah PKP. Sekian sahaja berita sukan, kembali semula bersama Ivan dan Hanim. Penularan COVID-19 di seluruh dunia membuatkan ramai yang sudi tampil menghulurkan bantuan dan bukan sahaja dalam kalangan badan bukan kerajaan NGO dan sukarelawan, golongan selebriti juga tidak ketinggalan untuk membantu. Ada antara mereka menganggotai badan beruniform menjadi tutor secara dalam talian selain bertugas di sektor kesihatan. Selebriti seperti Kolonel Bersekutu Datuk Seri Izlan Yusof, Adam Shah, Maznah Zulkifli dan PU Taha menyertai anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menyediakan dan menyumbang makanan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Bekalan makanan oleh APM yang bekerjasama dengan Global Ikhwan Sendirian Berhad Holdings dan Majlis Perundingan Islam Malaysia MAPIM dihantar kepada Kaki Tangan Kesihatan, PDRM dan pengamal media. Menurut Adam, apa yang dilakukannya adalah sebagai tanda terima kasih kepada masyarakat yang selama ini menyokong karya seninya. Beliau turut berharap masyarakat bersama-sama mengekang COVID-19. Bagi pelakon dan penyanyi jelita Dr. Su Win Si pula, beliau mengambil inisiatif mengadakan pembelajaran secara dalam talian. Ini kerana ketika ini pelajar juga tidak dapat ke kelas dan ramai yang bertanya mengenai pembelajaran secara dalam talian. Pelantun lagu Selama Ku Bernafas, Syam Kamarul atau nama sebenarnya Dr. Muhammad Hisham Kamarul Zaman yang bertugas sebagai penolong pengarah kanan di Kementerian Kesihatan pula bertanggungjawab menyelenggara data COVID-19. Meski tidak berada di barisan hadapan bersama-sama rakan sejawatan, namun bertugas di Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC, beliau turut merasai bahang yang sama. Untuk mengurangi kesilapan semasa pengumpulan data dilakukan, jelas Dr. Syam Kamarul, petugas CPRC Kebangsaan, mempunyai banyak kumpulan yang saling bekerjasama membantu proses penilaian dan verifikasi yang dibuat lebih terperinci agar tiada kesilapan data yang dikeluarkan pihak KKM. Hai kepada seluruh rakyat Malaysia, anda duduk di rumah, stay safe, biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, 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 biar kami bekerja. Jangan keluar rumah, jangan ingkar arahan, jaga diri masing-masing, be safe. Anda duduk di rumah, biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, biarkan kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, biar kami yang bekerja. Kami sampaikan maklumat pada anda, anda duduk di rumah, just stay at home. 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 Just stay at home. Stay at home. Just stay at home. Ikhlas daripada kami artinya.
Yayasan Food Bank Malaysia menyalur sumbangan kepada 129 institusi pengajian tinggi bagi membantu meringankan beban pelajar yang terkandas sepanjang PKP dilaksana. Tidak terkecuali Universiti Malaysia Terengganu UMT yang menerima bantuan berkenaan. Ya, jelas Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Noor Aini Mokhtar, 1,752 pelajarnya menjalani PKP di kampus dan di luar kampus. Daripada jumlah itu, 846 pelajar tinggal di luar kampus. 17 sukarelawan menerusi Club Act of Kindness dan Gerobok Rezeki UMT mengagihkan makanan 3 kali sehari kepada penuntut terlibat. Mungkin ada juga masih lagi bersedih kerana anak-anak kalian tidak dapat balik bercuti dan juga dalam keadaan yang begitu getir ini bersama keluarga. Saya ingin mohonkan supaya berdoa kepada kami dan mereka sebenarnya dalam keadaan yang baik dan kita akan cuba yang terbaik untuk menjaga anak anda sekalian. Sementara itu, sukarelawan terlibat komited bagi memastikan penuntut yang terkandas di kampus ekoran PKP akan terus mendapat bantuan. Macam makanan tambahan lah untuk pelajar yang kiranya memang cukup 3 hari sekali makan. Tapi yalah, dengan keadaan macam ni, of course pelajar nak something yang mengingatkan mereka tentang rumah. Jadi kami menyediakan makanan tersebut untuk mengurangkan rasa bebanan dalam hati mereka itu. 2,694 pelajar di 11 IPT di seluruh negeri Terengganu turut menerima 15 metrik tan bekalan makanan. Dan berkuat kuasa esok, beberapa kategori kedai di seberang perai Pulau Pinang hanya dibenarkan beroperasi 2 kali seminggu, iaitu pada Isnin dan Khamis dari pukul 8 pagi sehingga 2 petang. Kedai-kedai berkenaan melibatkan kedai peralatan logam dan peralatan jentera, kedai alat ganti, kedai input pertanian, juga kedai makanan haiwan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, Datuk Rozali Mahamud memaklumkan ia selaras peraturan baharu Majlis Keselamatan Negara MKN, selain penetapan hari dan masa operasi ditetapkan sendiri Jawatan Kuasa Khas Keselamatan Negeri Pulau Pinang. Kumpulan peniaga dibenar beroperasi dalam skala sederhana bagi mengawal dan memutuskan rantaian COVID-19. Peniaga dan pembeli harus kekal mematuhi arahan penjarakan sosial serta sentiasa menjaga kebersihan seperti menggunakan sarung tangan, penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman. Baik, paparan itu mengakhiri berita perdana edisi Ahad 5 April. Selaras perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Ya, jaga diri dan keluarga serta sentiasa gunakan cecair pencuci tangan untuk kebersihan. Terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum. Salam sejahtera.